Hai, bertemu kembali dalam kelas Pendidikan Jasmani dan Kesihatan tahun 3, Unit 6, Olahragawan Harapan. Subtopik Halangan Bertingkat. Muka surat 38 bersama Cikgu Masyita dari SKPP 16-2. Standard kandungan 1.9 melakukan kemahiran asas lompatan dengan lakuan yang betul. Standard pembelajaran 1.9.4 melompat melepasi halangan pada pelbagai aras. Baik murid-murid, sila rujuk buku teks muka surat 38. Subtopik halangan bertingkat. Jom kita sertai Amira melakukan aktiviti melompat pada pelbagai aras. Ingat ya, anda perlu melakukan lompatan mengikut keupayaan diri masing-masing. Anda juga boleh tingkatkan aras ketinggian halangan mengikut kemampuan masing-masing. Gunakan berbola kaki untuk melonjak. Tahukah anda apakah itu berbola kaki? Berbola kaki ialah di antara tengah hingga hadapan kaki. Itu kita panggil berbola kaki. Anda boleh menggunakan kedua-dua kaki sama ada kaki kanan dan kiri untuk melonjak bergantung kepada keselesaan anda dan juga gaya lompatan yang digunakan. Untuk lebih mahir dalam sukan ini, anda boleh melakukan latihan ansur maju, kemahiran lompatan pelbagai aras. Ya, aktiviti ini sangat mencabar tetapi menyeronokkan, bukan? Baiklah murid-murid, apakah sukan yang sesuai untuk latihan ini? Ya, sukan yang sesuai untuk latihan ini ialah lompat tinggi. Sekiranya anda berjaya dalam latihan lompatan pelbagai aras ini, anda boleh mencuba dan mencabar diri anda untuk menyertai sukan lompat tinggi. Apakah yang anda tahu tentang sukan lompat tinggi? Jom kita pelajari. Pertama, sukan lompat tinggi merupakan acara balapan dan padang. Kedua, atlet harus melompat tanpa bantuan di atas bar melintang yang diletakkan di ketinggian tertentu yang diukur tanpa melepaskannya. Ketiga, dalam format moden yang selalu diamalkan, bar diletakkan di antara dua piawai dengan tilam pendaratan. Jom kita lihat peralatan sukan lompat tinggi. Pertama, tiang, memerlukan 2 batang tiang. Kedua, palang, sebatang palang ataupun bar melintang. Dan yang ketiga, tilam mendarat ataupun kawasan pendaratan. Ya. Perhatikan gambar. Ini merupakan contoh tiang yang digunakan untuk sukan lompat tinggi yang mempunyai aras meter. Aras meter untuk mengukur ketinggian lompatan yang berjaya dilakukan oleh para peserta. Peraturan asas sukan lompat tinggi. Pertama, peserta mestilah melonjak dengan sebelah kaki. Kedua, peserta boleh mula melompat di mana-mana ketinggian yang disukainya. Ketiga, sesuatu lompatan akan dikira batal jika peserta menyentuh palang dan tidak melompat, menjatuhkan palang semasa membuat lompatan atau menyentuh kawasan mendarat apabila tidak berjaya melompat. Keempat, peserta yang gagal melompat melintasi palang sebanyak 3 kali berturut-turut tanpa diambil kira di paras mana kegagalan itu berlaku akan terkeluar daripada pertandingan. Kelima, seseorang peserta berhak meneruskan lompatannya walaupun setelah semua peserta yang lain gagal, sehingga dia tidak dapat meneruskan lagi mengikut peraturan. Tujuannya apa murid-murid? Hanyalah untuk merekodkan catatan peribadinya. Dan yang keenam, ketinggian lompatan diukur secara menegak dari paras tanah hingga ke bahagian tengah atas palang. Jelas ya murid-murid? Berkaitan peraturan asas sukan lompat tinggi.
Seterusnya, terdapat 5 gaya lompatan tinggi. Gaya pertama ialah gaya gunting. Perhatikan gambar. Atlet menuju ke palang secara bersudut dan melonjak dengan kaki yang berada di luar dari palang. Semasa melepasi palang, atlet berada dalam keadaan duduk berlunjur. Kedua, gaya timur. Perhatikan gambar. Atlet menuju ke palang secara lurus dari hadapan 90 darjah. Semasa melonjak, kaki bebas diayun secara tegak ke hadapan badannya dan melepasi palang secara mengiring. Ketiga, gaya guling barat. Perhatikan gambar. Atlet menuju ke palang secara bersudut seperti dalam gaya gunting. Kemudian, melonjak dengan kaki yang lebih dekat dengan palang. Kaki lonjakan berada dalam keadaan bengkok semasa melompat, berguling selari dengan palang untuk membuat pelepasan. Keempat, gaya pelana. Perhatikan gambar. Gaya ini hampir sama dengan gaya guling barat. Atlet menuju ke palang secara bersudut. Ketika melepasi palang, muka pelompat memandang ke bawah dan keadaan badannya seolah-olah meniarap di atas palang. Kelima, gaya Fosbury Flop. Perhatikan gambar. Pertama, ramai atlet yang menggunakan gaya Fosbury Flop telah berjaya mencatatkan rekod dalam acara lompat tinggi, melompat kepala terlebih dahulu dengan belakang badan ke atas bar. Kedua, dalam gaya Fosbury Flop, larian mesti konsisten. Kelembutan, lentikan, anjalan dan koordinasi badan adalah perkara yang sangat dititik beratkan untuk mencipta sesuatu lompatan yang lebih tinggi dan sempurna. Jelas ya murid-murid? Seterusnya, terdapat 4 fasa lompat tinggi. Setiap gerakan bagi fasa lompat tinggi ini adalah berbeza mengikut gaya lompatan yang dipilih. Pertama, fasa penujuan. Kedua, fasa lonjakan. Ketiga, fasa layangan. Dan keempat, fasa pendaratan. Jelas ya murid-murid? Untuk lebih kefahaman, jom kita saksikan video acara lompat tinggi. Dengan kelayakan. Debut di Olympic Games untuk Narasing Radwa. Ditemani oleh bapanya juga atas sumbangan daripada sebuah pertubuhan dan juga persatuan sebagai motivasi kepada beliau. Baik, lompatan yang dapat dilakukan lega, debut yang cemerlang di Olimpik ini dengan suhu di luar sana ialah sekitar 22 darjah. Seterusnya, uji minda. Soalan pertama, nyatakan 3 atlet lompat tinggi yang anda kenali. Siapakah atlet lompat tinggi yang anda kenali, murid-murid? Pertama, Nauraj Singh Rajhawa. Ini orangnya. Kedua, Lee Hap Wei. Ketiga, Yap Sin Ye. Soalan kedua, nyatakan gaya lompat tinggi berikut. Pertama, gaya apakah ini? Ya, gaya gunting. Gambar kedua, gaya timur. Gambar ketiga, gaya gunting barat. Gambar keempat, ya, gaya pelana. Dan gambar kelima ialah gaya Fosbury Flop. Sekian sahaja pelajaran pada hari ini. Sekiranya anda berjaya melakukan lompatan pelbagai aras yang telah kita pelajari tadi, beranikan diri anda untuk menyertai sukan lompat tinggi di sekolah anda. Bye, berjumpa lagi pada minggu hadapan. Assalamualaikum.